Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita dalam anda soal kaunselor jawab. Kita akan jawab satu soalan. So kita tengok soalan dia dulu. Okey, soalan daripada pelajar layu. PKP ni buat saya makin tertarik porno dan tabiat ni dah jadi susah untuk dikawal. Study dan fokus saya terganggu sebab benda ni. Apa langkah first saya kena ambil kalau nak stop? Penatlah tiap hari nak lawan impuls. Lagi penat sebab tahu buat benda dosa hari-hari. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita tengok sahabat kita ada satu isu berkenaan dengan ketagihan pornografi lah. First, kita tengok dulu fakta berkenaan dengan pornografi. Pornografi bagi kesan yang lebih mudarat kepada otak manusia berbanding ketagihan dadah jenis kokain. So, hari ini saya kongsikan 3 cara ataupun 3 langkah yang boleh sahabat kita ni ambil untuk mengurangkan ketagihan. First sekali, menyesal dan juga tahu berkenaan dengan kesalahan perbuatan tersebut. Okey, macam kita tengok tadi, sahabat kita bagi tahu dia menyesal dan perbuatan yang dilakukan adalah satu perbuatan yang berdosa. Itu sangat bagus. Sebabnya dalam setiap kita nak buat perubahan, kita kena ketahui, kita kena kenal pasti terlebih dahulu permasalahan yang kita hadapi. Dan saya sangat respect dengan yang bertanya ni sebab dia maklum yang dia sedar yang dia buat perkara tersebut adalah satu kesalahan. Okey, itu yang pertama. Dia dah buat dah pun. Okey, tahniah saya ucapkan kepada sahabat kita. Kita pergi kepada poin yang kedua. Antara cara yang boleh dijalankan untuk menangani isu ni adalah melalui pengubahsuaian tingkah laku, behavior modification. Benda ni kita faham, mungkin sahabat kita dah alami bertahun-tahun ataupun dalam jangka masa yang lama. Jadi untuk berubah secara total itu agak sukar secara realitinya, tapi boleh diubah dengan cara beransur-ansur. Kita letakkan satu time frame. Contohnya dalam masa 1 minggu, berapa kerap kita menonton. Contoh, kita tengok dalam masa seminggu 5 kali. Kita cuba kurangkan secara perlahan-lahan daripada 5 pergi ke 4. Dan kita tengok time frame dalam masa seminggu, bawa kepada minggu kedua, sehinggalah bawa kepada minggu keempat, itu sebulan. Kalau dapat tengok secara perubahan, secara beransur-ansur, maksudnya kita dah bergerak ke arah perubahan itu. Dan yang ketiga adalah melalui konsep ganjaran dan hukuman. Okay, reward and punishment. Dia rentetan daripada behavior modification tadi. Contoh, kita tetapkan, kita set satu goal. Dalam masa 1 minggu, biasanya kita menonton adalah sebanyak 5 kali. Kita nak kurangkan kepada 4 kali ataupun 3 kali. Macam mana reward and punishment ni boleh dilakukan, boleh dijalankan? Bila kita dapat capai satu-satu target ataupun satu-satu objektif, kita reward, bagi ganjaran kepada diri kita sendiri. Okay? Contoh reward yang kita boleh buat adalah kita belanja diri sendiri, beli makanan yang sedap untuk kita menghargai effort kita, usaha kita. Dan andai kata kalau kita tak berjaya, kita perlu letakkan satu hukuman kepada diri kita sendiri. Contohnya, kita hindarkan diri kita berada dalam satu keadaan yang boleh contribute, boleh mendorong kita ke arah untuk tengok kandungan pornografi tersebut lah. Okay, saya recap balik. Kita ada 3 cara yang boleh sahabat kita lakukan. First sekali, kita kena sedar kesalahan tersebut lah. Macam daripada kes pelajar layu ni, okay, sahabat kita bagi tahu dia sedar satu perbuatan dia tu adalah satu kesalahan. Dia dah sedar benda tu, dia dah buat pun satu langkah pertama. Itu sangat-sangat tepat sebenarnya. Okay, dan yang kedua, kita gunakan behavior modification, perubahan tingkah laku beransur-ansur. Dan kalau kita tengok, perubahan tingkah laku ni bukan setakat ketagihan pornografi sahaja boleh dilakukan. Kita boleh juga, kalau ada sahabat-sahabat kita yang ketagihan dalam rokok, alkohol dan sebagainya. Okay, dan yang ketiga, gunakan konsep reward and punishment. Dengan reward and punishment ni membentuk kita untuk memotivasikan kita supaya bergerak lebih ke depan untuk berubah. Okay, itu sahaja dulu untuk soalan daripada anda soal kaunselor jawab. Dan semoga kita doakan sahabat kita dipermudahkan urusan, dan mungkin disebabkan sebab dia bertanya soalan, mungkin kawan-kawan yang lain yang menghadapi masalah yang sama juga dapat
kita bantu. Okey, terima kasih. Jangan lupa follow Instagram rasmi Unit Kerjaya dan Kaunseling Kampus Sungai Buloh dan Kampus Layang @ukk.ksbks. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.